Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang berserta Tuan Pengerusi Korea Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasa yang sempat bersama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Adli dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, jawatan kuasa, pimpinan surau berdekatan, tetangga-tetangga masjid, kaum bapa, kaum ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di atas rumahnya untuk melaksanakan segala ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kenaan dengan zikir-zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang lalu kita sudah melihat, yaitu berkenaan dengan adab kita berpakaian. Kemudian hari ini kita akan melihat bagaimanakah cara Nabi memakai pakaian, serta cara Nabi SAW membukanya. Maka kita dah tahulah Nabi SAW ni, dia dah satu contoh terbaik untuk kita orang Islam, yang mana Nabi SAW ni bukan satu contoh sebarangan, yang mana kalau kita tengok, bukan kata kita orang Islam saja, kalau kita orang Islam sendiri tak puji Nabi SAW, kita tak ikut Nabi SAW, kita rugi. Pasal apa kita rugi? Sebab orang-orang lain yang tak Islam pun memuji Nabi SAW, memuji Nabi. Sampaikan kalau kita tengok dalam buku The 100, The 100 tu kita tengok kat kedai MPH pun ada, iaitu a ranking of the most influential person in history. Kita boleh tengok kan, dalam tu ranking nombor 1. Yang karang buku ni, yang tulis buku ni bukan orang Islam, Michael apa nama, Michael Hart tak salah saya, dia tulis kat situ nombor 1. Dia kata dia letak situ, manusia yang paling berpengaruh dalam dunia ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nombor 1 tu, baginda dah wafat lama dah, 1000 lebih tahun. Tetapi pengaruh baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hari ni. Apa dia tulis dalam buku tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu-satunya manusia yang paling berhasil mencapai kejayaan luar biasa, sama ada dari sudut agama maupun dunia. Tu dia tulis. Satu-satunya manusia tu, bukan kata banyak manusia, tak, satu-satu manusia yang berjaya mencapai kejayaan luar biasa. Luar biasa tu maknanya dalam tempoh 10 tahun tuan-tuan. Hijrah Madinah 10 tahun. Hijrah Madinah 10 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang sebut Confucius nombor berapa? Confucius nombor 5. Ada yang kata Karl Marx, tokoh komunis, nombor berapa? Nombor 27. Jadi Nabi SAW nombor 1. Kita tak ikut. Nabi SAW nombor 1 tak nak ikut, nak ikut nombor 100 nak ikut nombor yang tak ada nombor pun, Jadi maknanya bukan kata saya soal nombor, tak. Soalnya kalau orang lain boleh mengagungkan Nabi SAW sebagai contoh terbaik untuk dia ikut, kenapa kita orang Islam tak nak ikut Nabi SAW? Malu kita dengan Nabi SAW.
Ya, malu kita dengan Nabi SAW. Ada contoh terbaik, kita tak nak ikut. Jadi sebab itulah, apa yang Nabi SAW pegang sampai dia boleh berjaya macam tu, satu je jawapannya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha kata, kana khuluquhul Quran. Pegangan baginda SAW itu akhlaknya, sikapnya, perkataannya Quran. Quran, Al-Quran, iaitu satu kalamullah, ya, kitab Allah SWT kepada manusia. Jadi kita kena pegang. Tengok macam mana bersungguhnya Nabi SAW berpegang dengan kitabullah. Itu dia. Jadi apa yang baginda nak sampaikan dalam kehidupan kita ni mestilah selaras dengan Al-Quranul Karim. Sudah tentulah tuan-tuan, takkanlah baginda nak ajar pada kita sesuatu yang di luar daripada norma. Ya, sudah tentulah daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam cara berpakaian macam tu juga, Nabi SAW ialah mengutamakan yang kanan lebih daripada yang kiri dalam hal-hal kebaikan, hal-hal benda-benda yang baik, hal-hal benda-benda yang elok. Tuan-tuan, baginda akan memulakan sebelah kanan. Bismillah ni tak payah cakap lah. Bismillah ni dalam kamus orang Islam, nak tak nak memang kena baca Bismillah ni. Mana-mana kita pergi pun, apa saja kita mulakan kerja, apa benda yang kita buat, semuanya Bismillah. Ya, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma bak kata orang adab, dari segi adabnya dia mula belah kanan. Nabi SAW mulakan belah kanan. Apa benda-benda baik baginda buat, semuanya belah kanan. Pakai baju dengan anggota sebelah kanan. Ya, masuk tandas ke, masuk apa semua dan sebagainya daripada belah kanan. Ada kata belah kiri, tak. Masuk jamban tak ada orang kata ya semestinya sebelah kiri, tak. Ya, sebenarnya belah kanan pun dah biasa belah kanan, apa masalahnya? Tak ada masalah belah kanan. Tak ada nas kata haram masuk tandas guna sebelah kiri, tak ada. Ya, tak ada. Jadi boleh saja. Cuma orang katakan tempat yang tak elok, dia kata kita mulakan dengan kaki kiri dan sebagainya. Ya, walau bagaimanapun, ya, tidak adalah katakan mesti semestinya, ataupun mengatakan kalau kata ada kata haram dan sebagainya, tak ada. Ya, maka demikianlah baginda SAW ketika mana memakai celak, bersiwak, memotong kuku, mencukur misai, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucapkan salam dalam solat, masuk masjid, keluar dari bilik, ya, keluar daripada bilik air, wuduk, mandi, makan, minum, berjabat tangan, mengusap hajar aswad, semuanya baginda mulakan dengan sebelah kanan. Itu baginda SAW. Itu dia. Jadi tangan kiri ni, sedangkan baginda menggunakan tangan kiri iaitu untuk selain daripada itu. Untuk selain daripada itu. Ya, maknanya baginda menggunakan tangan kiri untuk selain daripada perkara tersebut. Jadi maknanya sebab itulah ada yang berpendapat bila benda tu tak disebut dalam perkara ni, maka dikatakanlah masuk tandas pun semuanya menggunakan kaki kiri dan sebagainya. Jadi samalah, itulah dikatakan tadi. Ya, maknanya bila dikatakan selain daripada tu, maka disitulah dikatakan ada penghujahan yang mengatakan menggunakan kaki kiri ketika mana masuk ke dalam tandas. Sebenarnya tak ada masalah. Boleh saja tuan-tuan gunakan mana-mana kaki, yang penting bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perlindungan dengan Allah SWT daripada segala makhluk yang ada di dalam tempat-tempat yang kita tak tahu sama ada banyak kebaikannya ataupun keburukannya kepada kita. Okey. Kemudian kita lihat zikir ketika mana Nabi SAW menanggalkan pakaian. Kami riwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sitrun ma baina a'yun, ya, iaitu hijab ataupun pembalut ataupun penghalang, penghijab. Sitrun ni maknanya macam sitar. Sitrun ni maknanya macam kain, kain penutup, bidai, penghalang ataupun sesuatu benda yang boleh menghalang pandangan terus, ya, daripada mata. Sitru ma baina a'yun. A'yun ni apa? Ainun. Ainun tu apa? Ainun tu mata. Ya, a'yun tu maknanya banyak mata. Mata-mata. Nabi SAW kata pandang apa ni, sitrun ataupun penghalang, penghijab, ya, antara mata-mata jin. Mata-mata jin ni, syaitan jin,
wa aurati bani Adam, dan juga aurat bani Adam. Aurat ni tak kira apa benda aurat yang kita boleh lihat pada orang tu, benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menayangkan kepada orang awam, melainkan kepada mereka-mereka yang kita katakan sebagai mahram, dan juga mereka yang dikategorikan sebagai mereka yang patut dalam keluarga kita. Misalnya keturunan kita, tengoklah pada segi mana ibu ayah dan sebagainya, itu dibenarkan. Ada banyak kategori orang ni. Aurat ni banyak. Kalau tuan-tuan ngaji dalam Al-Quran tu surah Nur, ya, banyak berkenaan dengan aurat ni, tuan-tuan boleh tengok. Ya, itu pun elok dikaji balik tu. Kadang-kadang ipa duai, tengok balik aurat ni. Ya, aurat kena tengok. Ya, kadang-kadang tak tentu mana. Ya, berkait-kait muka dan sebagainya. Ya, cium pipi, ipa duai, abang ipa, adik ipa. Tak kira apa, buka aurat mana tak patut tunjuk-tunjuk. Benda yang tak sepatutnya boleh mengundang kepada benda. Bapak tiri, bapak angkat, macam-macam jenis bapak ada lagi. Kan, berapa jenis apa, semua nak kena tengok auratnya. Semua nak kena tengok. Yang lebih-lebih lagi, walaupun orang tu kategorikan bapak tiri pada kita, sekarang tengok juga dia tu agama macam mana. Kadang dah elok dah, ada hubungan nasab dengan kita, dah rapat dah kuat dah, tapi tengok juga soal agama. Kalau sembahyang tunggang langgang, sembahyang tidak, ini juga adalah satu cerminan ada penyakit hati. Sebab itu ramai orang tak sangka, tuan-tuan, kadang-kadang haruan makan anak. Kenapa jadi macam tu? Soalannya kadang-kadang masalah jiwa, hati, mental. Macam mana jadi masalah mental? Sebab tak solat, sebab tak beriman kepada Allah sesungguhnya, sebab ikut ajaran sesat. Ini juga kita patut faham. Sebab kita kena niat, kalau wanita dengan wanita, tuan-tuan, kalau dia ghair ajnabi, kalau wanita tu dia bukan seagama, aurat dia macam aurat dia dengan wanita yang bukan seagama, kena jaga juga. Tengok, itu dalam Islam ni, aurat ni kena tengok balik. Kita ni kena tengok balik, kena kaji balik, kena faham betul-betul. Dalam rumah kita semua nak kena faham. Jangan kata pangkat ayah je kita dah terus ni. Walau ayah mertua, walau ayah apa pun, walaupun dalam Quran tu kata boleh, tapi dalam Quran tu ayah mertua tu tengok kategori dalam kau sebut dalam Quran tu biasanya kategorinya orang beriman. Nabi SAW zaman-zaman Nabi dulu boleh kita kata tu. Zaman sekarang ni, tuan-tuan, tak tengok kategori. Kalau katakan anak arwah makan anak sendiri pun dia boleh. Dia boleh, tuan-tuan, apatah lagi orang yang bukan anak dia. Betul tak? Ini pun kita bimbang juga. Sebab itulah lebih baik langkah-langkah pencegahan itu dibuat. Sebab itu masalah kejiwaan ini bukan kata saya kata apa, tak ditengok balik lah. Ya, sebab itu ada dia punya kaedah-kaedah dia. Ini manusia, apatah lagi jin, benda yang mengintai kita yang tak nampak dek mata kita. Orang yang mengintai kita tak nampak. Ya, jin ni, tuan-tuan, kan tak kira betina, tak kira jantan, tak kira betina, tak kira jantan. Ya, kalau orang jantan sekarang mestilah yang betina tengok, kalau orang betina sekarang mestilah yang jantan tengok, betul? Mana gitu. Bila kata macam tu, tuan-tuan, maka sudah tentulah aurat kita juga terdedah. Bila masuk tandas, tuan-tuan, mesti kita buka baju, mesti buka seluar. Kita dah selamat daripada pandangan manusia, berjaya menyorokkan diri kita daripada pandangan manusia. Tapi bagaimana kita nak menyorokkan diri kita daripada pandangan mereka yang bukan manusia? Yang kita sendiri tak nampak dia. Jadi itu yang kita kena tahu. Itulah yang Nabi ajar. Iaitu sentiasa rahsia kita tu nak kena jaga. Rahsia kita nak kena jaga, tuan-tuan, ya. Iaitu daripada aurat kita tu, daripada pandangan jin dan juga aurat manusia ni, ayaqular rajulu, ialah apabila seseorang lelaki ataupun seseorang sama ada perempuan, iaitu idza arada ayyatraha thiyabahu, setiap kali dia hendak menanggalkan pakaiannya, maka dia ucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu, ataupun bismillah pun dah memadai dah. Bismillah ataupun bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ya, bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ataupun hu, ya, yang bermaksud dengan nama Allah yang mana tidak ada Tuhan kecuali dia. Itu maksud dia, la ilaha illahu. Jadi elok kita
ya faham sikit-sikit ya perkataan-perkataan tu, ya zikir-zikir tersebut untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi benda ni nak kena jaga. Sebab itu kadang-kadang penyakit tuan-tuan ya. Penyakit ni kena tengok. Kadang-kadang penyakit ni betul badan kita sihat apa semua kan. Kita makan benda sihat, makan vitamin, suplemen dan sebagainya. Tapi benda-benda mendatang juga pada kita. Ya, benda-benda yang kita tak sangka-sangka datang pada kita. Kadang-kadang ada juga faktor benda-benda yang halus macam ni. Ya, benda-benda yang kita tidak nampak. Untuk afdal kita mengelakkan aurat kita ni daripada terdedah kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang ini, yang jenis macam ni, ya, supaya kita ni diberikan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, bahaya juga mereka ni ya. Kemudian zikir ketika mana keluar daripada rumah. Ya, kami riwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW apabila hendak keluar daripada rumah, baginda akan baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Bismillahi tawakkaltu, Bismillah tawakkaltu. Tu ada ya, iaitu dua kalimah. Pertama Bismillah dah tentu-tentu wajib. Ya, pada dia dalam buku ni kata sunat lah. Ya, sunat ni apa maksudnya dalam Islam? Sunat ni lebih bagus kita buat. Maknanya memang suruh buat sunat ni. Tapi taklah sampai orang kata tak buat tu berdosa. Kalau berdosa tu jadi wajib. Kalau makruh disuruh jangan buat. Maknanya kalau orang kata alah ni sunat, tak payah buat ustaz. Tak payah buat tu makruh. Tak payah buat itu makruh. Lebih baik tak payah buat, itu makruh hukumnya. Sunat ni lebih baik buat. Itu kadang tak faham. Kadang-kadang orang tanya-tanya saya spontan, saya jawab dah terpelak, dah tak jumpa lagi dah. 5 Jumaat dah tak jumpa. Pasal dia mungkin dia terasa hati. Bukan saya kata apa, kadang kita spontan tuan-tuan, kita bukan ya nak ni, tapi nak bagi tahu terpaksa lah kan. Sebab kita faham tentang situ. Sunat ni benda yang kita kena buat, ya, bukan suruh jangan buat. Kalau wajib tu macam mana? Wajib tu wajib buat. Kan? Wajib tu dah tentu-tentu tak ada pilihan, tak ada pilihan nak mesti buat. Sunat tu lebih baik buat, makruh lebih baik jangan buat. Tak apalah ustaz, benda ni sunat je, lebih baik saya tak buat. Tu makruh. Ya, itu nama makruh. Jadi bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah dengan nama Allah, tawakal, aku bertawakal kepada Allah. Itu memang dalam Islam kita diajar untuk bertawakal kepada Allah SWT. Usaha juga tawakal kepada Allah SWT. Sebab itu tawakal ni kena tengok macam mana jenis tawakal lah. Tawakal ni bukan kata tak ada usaha. Ya, tawakal ni mesti ada usaha. Usaha ni apa benda yang kita boleh. Kalau kata boleh kunci pintu. Kalau boleh mangga kunci tu, kita mangga. Ya, kalau boleh kita elakkan benda-benda yang tak patut, kita elakkan. Sebab itu Nabi SAW ketika mana hijrah Nabi daripada Mekah pergi Madinah, Nabi berdiam di dalam Gua Thur. Pasal apa berdiam dalam Gua Thur? Lebih baik Nabi SAW, Nabi kot, Nabi dan Rasul takkanlah nak menyuruh. Kenapa baginda nak menyuruh tuan-tuan? Kenapa baginda nak sampai ganti tempat tidur dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Pasal apa nak kena tu? Kan? Kalau lepas gitu je Allah jaga. Allah bersama kita. Contoh gitu kan? Kan? Jadi maknanya itu pun satu bab juga. Kita punya pemikiran pun kena betulkan. Ya, tawakal kepada Allah ni kita kena usaha juga semampu je. Semampu yang boleh. Selebihnya Allah Ta'ala yang jaga. Kita dah usaha dah. Jadi bismillah tawakkaltu ala Allah. Ada yang kata naik kereta boleh baca tu ustaz, naik kenderaan semua boleh. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, tawakkaltu tu maksudnya aku bertawakal kepada Allah. Ya, aku bertawakal kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana keluar daripada rumah. Ya, ketika mana keluar daripada rumah. Okey. Kemudian dikatakan juga ya dalam beberapa hadis, ya, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a. Ya, dikatakan bahawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rumahku illa rafa'a tarfuhu ila sama', melainkan baginda akan mengangkat mukanya ke langit. Kemudian berkata Nabi SAW membaca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu. Sampai satu tu tawakal lah tu. Sama lah sebenarnya konsepnya tawakal juga.
Cuma dia punya orang kata susunan kata tu berbeza. Dia punya zikir tu berbeza. Yang pertama ialah tawakkaltu 'ala Allah. Yang kedua ialah a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Stop kat situ je. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah ya Tuhanku, ya inni a'udzubika. A'udzu tu apa? Aku mohon perlindungan dengan Engkau. Dengan kamu, dengan dikau wahai Allah. Ya, aku mohon perlindungan dengan dikau. Ya, apa saja masalah lah. Perlindungan, mohon perlindungan dengan Allah SWT daripada syaitan ke, daripada jin ke, daripada manusia ke, daripada segala bahaya bencana dan sebagainya yang kita tak tahu. Ya, contohnya tadi kita sudah sembahyang subuh. Dalam sembahyang subuh tu kita tolak bencana, tolak segala mudarat-mudarat pada kita. Dalam mana kita baca doa kunut kita tolak mudarat ni? Dalam doa kunut itulah sendiri. Dalam doa kunut tu sendiri tolak bala. Sebab itu afdal orang Islam ni bangun subuh tolak bala. Ya, tolak bala tuan-tuan. Sebab sembahyang subuh ni jelas solat yang paling utama sekali, paling besar, paling utama. Walaupun 2 rakaat tetapi ya hebatnya masya-Allah ya. Hebatnya sangat-sangat besar. Sebab itu Allah Ta'ala letak 2 je. Sebab kalau boleh biar semua orang dapat. Senang buat. Orang letih pun boleh, orang tak cukup tidur pun boleh buat. Tadi masalah kena buat. Sebab nak tolak bala tuan-tuan. Jadi kita mohon perlindungan. Keluar daripada masjid sekarang, apa semua kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW juga apabila keluar daripada rumah, baginda akan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dia tambah kalimah huqalah. Apa dia tuan-tuan? Huqalah ni iaitu kalimah mohon, ya, iaitu kekuatan daripada Allah SWT. Ya, mohon petunjuk, kekuatan, perlindungan dengan Allah SWT dengan kalimah huqalah. Huqalah iaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada satu rencana yang boleh mengalahkan rencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dalam bahasa kasar kita lah. Dalam bahasa mudahnya, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula tu tidak ada rencana, tidak ada upaya, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada satu kekuatan pun yang boleh menandingi kekuatan Allah Subhanahu Taala. Ya, malaikat dia semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dalam tarekat pun ada ya zikir la haula wala quwwata illa billah ni. Ya, jadi kena diamalkan insya-Allah ya. Kemudian Nabi SAW kata apa? Yuqalu lahu, maka berkatalah kepadanya. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Iaitu kufita wuqita wahudita wa tanaha anhu syaitan. Ya, kufita maknanya apa? Sesungguhnya. Bila dikatakan kepada orang itu, bila orang itu baca tuan-tuan kan, sama ada Allah SWT menjamin dia. Ya, kufita memadailah wa wuqita wahudita wa tanaha anhu syaitan, maka terpeliharalah dianya daripada syaitan. Maknanya secara tak langsung kita mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Ya, nanti kita tengok macam mana keluar masjid dan sebagainya ya. Jadi maknanya apa maksud kufita, hudita, wukita tu apa tu ustaz? Okey. Hudita wa kufita tu apa? Kufita tu maksudnya apa? Kufita tu maksudnya dicukupkan untuk kamu pahala, ganjaran, berkah kamu dapat. Satu. Hudita tu apa? Hudita tu hidayah. Sepanjang kita berjalan tadi, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan-jalan untuk kita dapatkan hidayah Allah SWT sepanjang perjalanan kita. Kalau kita keluar daripada rumah nak pergi apa? Dekat. Tak adalah terbabas, tak sampai rumah, tak sampai pergi singgah dulu kan mana-mana. Ya, pergi ya PKPP, pergi pub dan sebagainya. Mungkin Allah Ta'ala akan lorongkan kita ni ke jalan-jalan yang baik. Ya, walaupun yang melangkah tu kita, tapi kena ada usaha jugalah. Kufita, wukita tu apa? Iaitu perlindungan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah lindungi kita insya-Allah. Kemudian juga syaitan tidak dapat menimpakan sesuatu ya bencana yang buruk kepada kita apabila kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Okey.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Jadi insya-Allah ya, iaitu kita dapat dua pelajaran. Yang pertama ialah ketika membuka aurat kita, membuka pakaian kita, sama ada di mana kita berada, dalam bilik, dalam tandas dan sebagainya, kita baca bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillah paling kurangnya. Ya, paling kurangnya bismillah. Paling baiknya bismillahillazi la ilaha illahu. Rabun mata syaitan tu, buta mata dia, tak boleh tengok aurat kita. Syaitan pun tak boleh tengok aurat kita, terhijab. Macam mana? Itu Allah Ta'ala punya kerja. Kau jangan fikir. Contoh gitu. Manusia ni suka fikir benda yang tak apa benda. Macam mana cara tu? Macam mana ada baju kau? Tak payah fikirlah. Tu kerja Allah Ta'ala. Ya, itu kerja para malaikat. Ya, yang ditugaskan oleh Allah SWT. Itu terpulang. Macam mana cara? Jangan fikir. Yang keduanya ialah kita keluar daripada rumah kita. Ya, nak pergi masjid, nak pergi mana pun kita berada, bertawakal kepada Allah di mana jua kita berada. Sama ada masuk dalam kereta, keluar daripada kereta pun boleh pakai kalimah yang sama. Keluar daripada masjid dan sebagainya, nanti kita akan tengok sama juga lebih kurang ungkapannya, iaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Okey. Ada apa soalan setakat ni? Soalan tadi saya menyoal orang. Tadi ada perjumpaan tertutup dengan Menteri Kewangan, Malam Menteri Kewangan kat depan. Jenuh saya soal dia buat town hall untuk dengar pandangan tentang bajet. Dia nak buat bajet. Beritahu. Saya minta allowance imam naik. Ada catat tu, tulis tu. Dia kata orang muda, apa orang muda nak? Saya kata apa? Nak tarik orang muda datang masjid, ni jadi pegawai masjid, allowance naik lah. Walaupun 800 cabut. Kan? Ya, contoh gitulah, tak tahulah kau naik tak naik kan. Beritahu pandangan. Itu. Aduh, teman tadi kan. Okey, ni pagi ni tuan-tuan nak nyoal. Jangan minta pula, kan? Okey, ada persoalan ya? Ya, cikgu. Ini gardening. Baru-baru ni sahabat baik saya hantar satu quote dan satu artikel faedah gardening ni. Kalau kita tahu gardening ni sekolah dulu fotosintesis, untuk polisi kampung ni akan keluarkan oksigen. Katanya gardening ni boleh menghindarkan kita atau boleh ubatkan kita dari pening kepala, stres begini. Nampak ni. Bila kita stres sebagainya, tak payah kita beli Panadol, makan Panadol, tak payah. Buat gardening. Okey. Cik-cik ke apa semua. Adakah gardening ni kena mengena dengan sunnah Rasul? Rasul buat batu tu sekitar pokok, adakah kena mengena? Apa sunnah Rasul tanam pokok ni? Okey, jadi itu soalannya gardening. Kata gardening ya, itu tanam pokok boleh hilang stres. Adakah kena mengena gardening ini ataupun bercucuk tanam atau bertanam-tanam lah, itu dengan sunnah Nabi SAW. Okey tuan-tuan ya, dari bab bercucuk tanam ni apa semua sunnah Nabi SAW ni ya, sunnah itu bukan kata sunnah macam mana, tak. Sunnah ni dari sudut kita buat benda-benda baik, kita tanam, jaga, kita tanam benda-benda bermanfaat. Ya, sama ada untuk dilihat oleh mata, untuk mencantikkan pandangan dan sebagainya. Itu semua dituntut oleh agama. Iaitu Islam itu adalah cantik. Islam tu baik. Kan ada hadis Nabi SAW Islam itu ad-din jamilun, iaitu agama yang cantik, yang baik, yang indah di mata. Jadi apa benda yang kita buat. Kemudian ada juga Nabi SAW bersebutkan, kalau kiamat sekalipun, kalau mampu tanam satu pokok untuk manfaat orang lain, kamu tanam juga.
Maknanya itu juga salah satu lagi untuk menguatkan apa. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang Muslim itu membiarkan tanahnya itu bersemak, semak samun tanpa dikerjakan, dibazirkan. Ya, maknanya kalau ada tanah kita, tanah mana-mana pun tanah kita, afdal kita manfaatkan. Kalau tak boleh, offer orang lain, manfaatkan. Ya, jangan dibiarkan kosong, bersemak samun dan sebagainya. Ya, itu yang digalakkan di dalam Islam. Ya, itu. Jadi itulah daripada hadis-hadis, beberapa hadis yang saya sebutkan tadi, itulah datangnya yang mengatakan itu adalah sunnah Nabi SAW. Dia katakan gitu kan. Sebenarnya bukan sunnah secara khusus, tidak, tetapi perbuatan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada masyarakat, ya, kepada makhluk Allah SWT atas bumi, itu yang dikatakan sunnah itu. Itu perbuatan tu yang dikatakan sunnah. Ya, perbuatan itulah yang dikatakan sunnah, itu mendatangkan kebaikan, keindahan dan manfaat kepada orang lain, ya, kepada keluarga kita dan sebagainya. Jadi itu perbuatan itulah yang dikatakan sunnah Nabi SAW. Ya, tanam-tanam pokok ni bukan apa, sebab Nabi SAW sendiri pernah kita lihat Nabi ketika mana tengok orang buat tut pada pokok kurma, Nabi kata apa manfaat buat. Maknanya boleh dikatakan Nabi SAW dia bukan seorang petani. So kalau baginda seorang petani, sudah tentu baginda tahu apa tujuan tut itu, kan, mesti baginda tahu. Tetapi baginda ni bukan seorang petani, kan, maka ya, tetapi anjuran baginda itu supaya masyarakat Islam bertani, bercucuk tanam itu untuk mendatangkan manfaat, lebih-lebih lagi dari sudut ekonomi, ya, dari sudut kesihatan, ya, orang kata ketenangan dan sebagainya. Ya, boleh, ya, buatlah apa saja. Ya, jadi maknanya inilah yang dikatakan sunnah tu dari sudut anjuran, ya, Islam itu sendiri terhadap perbuatan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada orang ramai. Okey. Ada apa soalan lagi? Saya tak boleh lama, saya nak pergi airport. Flight pukul 10. Ada tugas tak dapat dielakkan. Okey. Okey tuan-tuan, jadi ampun maaf daripada saya, kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi